Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita, tapi kedua-duanya daripada orang yang sama, pengalaman yang cukup luar biasa. Abang belum pernah dapat lagi daripada cerita geng-geng ni. Jadi kalau tengok daripada tajuk dah boleh teka lah sebenarnya. Cumanya inilah pertama kali. Kenapa dia orang ceritakan ke Abang? Abang dapatkan cerita ni daripada panggilan telefon. Dah lama sangat kita orang setkan masa nak dapatkan panggilan telefon ni, barulah dapat baru-baru ni. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa berlengah lagi, tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini adalah hari keempat dalam minggu ni. Esoklah Abang cerita malam kan, jadi besoknya adalah hari keempat dalam minggu ni. Abang harap cerita-cerita yang Abang sampaikan dalam minggu ni dapatlah menghiburkan, pada masa yang sama memberikan pengajaran buat Abang dan juga buat kita semua. Jadi inilah pertama kali Abang rasa, seingat Abang lah, yang pada yang tengok cerita Abang daripada mula dulu sampai sekarang, inilah kali pertama Abang dapat cerita daripada geng-geng yang bersihkan rumah. Dan dia ni adalah daripada jiran kita, Indonesia. Jadi dia kata dekat Malaysia ni, dia dah lama dah duduk dan kerja dia dekat Malaysia, dah macam-macam dia buat. Nama dia Tuti. Okay. Dan daripada duduk dekat Malaysia ni start daripada 2017. 2017 kontrak dia dibarukan. Mula-mula kerja kilang, lepas tu kerja kedai makan, dan sekarang ni Tuti kata sejak tahun 2017 tu dia bekerja dekat satu syarikat pembersihan. Jadi tugasnya adalah dia dengan kawan-kawan dia yang lain yang semuanya daripada Indonesia akan diberi upah untuk membersihkan satu rumah. Itulah yang selalu dia buat. Okey. Jadi dia kata dalam banyak-banyak kejadian yang bagi kat Abang, ada lebih kurang 5-6 kejadian, dan 2 kejadian ni Abang rasa betul-betul mengusik diri Abang sebagai seorang yang tak berapa nak berani. Okey. Kejadian yang pertama berlaku pada tahun 2017. Pada waktu tu Tuti dan kawan-kawannya baru ikat kontrak dengan satu syarikat pembersihan. Kejadian ni berlaku dekat kawasan Selangor dan juga Kuala Lumpur. Walaupun dia kata kejadian ni nampak seperti sesuatu, tapi cukup menakutkan. Okey. Jadi pada hari itu dia dapatlah arahan daripada bos dia yang dia kena bersihkan dekat satu rumah. Rumah tu pula terletak dekat kawasan Ampang. Rumah tu adalah rumah rumah teres, 2 tingkat, 4 bilik. Abang kena ingat-ingat balik ceritanya. Okay. Jadi dia kata bila sampai dekat rumah tu, bila dapat panggilan telefon, dia pun naik van, bawalah segala macam peralatan sampai dekat rumah tu. Bila berdiri dekat depan rumah, benda pertama yang dia nampak adalah rumah ni pernah orang duduk, ataupun rumah ni rumah kosong. Jadi dia kata dia diam je lah. Jadi dia tak tanya apa-apa dengan kawan-kawan dia, sebabnya takut-takut nanti kalau dia rasa takut, kawan-kawan dia pun rasa takut juga. Jadi dia simpan perasaan tu dalam-dalam. Jadi bila dia orang dah sampai dekat depan rumah tu, waktu tu pintu gate masih lagi belum terbuka. Jadi terpaksalah dia tunggu lebih kurang 10 minit, barulah tuan rumah tu sampai. Tuan rumah tu pula macam budak muda lah, dia kata. Jadi bila tuan rumah tu sampai, dia buka pintu gate, mereka pun bertiga pun masuklah. Jam yang mereka diminta untuk membersihkan rumah tu adalah selama 3 jam. Jadi bila dia masuk dalam rumah tu, dia tak rasa apa-apa. Keadaan rumah memang cantik, cumanya ada sedikit habuk je lah. Tak ada apa-apa masalah pun. Jadi mula-mula dia cakap dengan budak tu, "Dek," dia kata, 3 jam ni macam dah lama sangat, sebab tengok daripada keadaan rumah lepas dia merayau-rayau, keadaannya taklah terlalu teruk sangat. Dia kata, "Betul ke nak 3 jam? Sebab kami minimum 2 jam. Ya, jadi kalau 3 jam tu macam terlebihnya." Tapi budak tu cakap,
tak apa kak, dia kata saya dapat arahan untuk akak bersihkan rumah ni 3 jam. Kalau misal kata 3 jam tu dah cukup untuk akak bersihkan rumah, akak duduk-duduk je lah dekat sini. Makanan nanti saya hantar. Terkejut juga kata Tuti. Dia kata sebab sebelum ni memang tak ada orang pun yang sediakan makanan kalau nak bersih-bersihkan rumah. Ada rasa tak sedap hati lah pula. Kenapa 3 jam? Kenapa nak bagi makan? Macam nak sogok-sogok aja kata Tuti. Okay, jadi, lupa sebelum abang lanjut pada cerita. Tuti and the gang ni sampai sekarang lagi kerja sebagai pembersih rumah dan dia selalu dengar cerita abang sewaktu bersihkan rumah. Itu yang datangnya idea nak cerita ni. Okay. Jadi dia kata, okey tak apalah dik, tak apa kita orang bersihkan. Dia orang pun startlah bersih. Disebabkan kawasan bawah rumah, maksudnya rumah tingkat bawah tu rumah yang kawasannya lebih luas. Jadi 2 orang dekat tingkat bawah, 1 orang dekat tingkat atas. Jadi sebenarnya Tuti ni dia tak naik dekat tingkat atas. Dia tak tahu apa yang ada dekat atas. Dia cuma merayau dekat sekitar bawah tu aja. Jadi dia pun bersih-bersih kalau rumah, bersih rumah. Waktu tu di antara nak kata pagi tak jugalah, lebih kurang pukul 11 lah pagi macam tu. Tengah-tengah bersih rumah, tiba-tiba salah seorang kawan dia yang bertugas dekat tingkat atas menjerit tiba-tiba, dan dia ni bila dengar jeritan tu cepat-cepatlah naik. Lupa abang nak beritahu sekali lagi, budak tu lepas dia dah buka rumah, dia pergi tak ke mana-mana tau. Dia tak ada dekat kawasan rumah tu. Mereka bertiga je yang ada dekat kawasan dalam rumah tu. Jadi dia pun bila dengar kawan dia menjerit, dia pun naik lah atas. Bila naik atas tengok kawan dia, tengok gayanya macam tengah mengemuk lantai. Tapi kawan dia terbungkang macam tu. Dia pun rasa macam cuak, rasa macam tak kena. Dia pun cubalah untuk sedarkan kawan dia. Tepuk-tepuk muka, sirah-sirah air. Tapi tak sedar juga. Jadi nak buat macam mana? Dia orang pun bawa lah budak ni, yang salah seorang ni, sebaik badan dia kecil, dia kata. Tuti bawa lah budak ni ke tingkat bawah. Sampai dekat tingkat bawah, dia orang pun tak jadi nak kemas dulu. Dia orang kipas-kipas kalau budak tu, suruh budak ni sedar daripada pingsan. Lepas tu yang si kawan ni pula, Tuti punya kawan ni, pergi telefon dengan bos yang menghantar mereka ke rumah tu, nak beritahu yang salah seorang daripada mereka pengsan. Takut kalau pengsan tu sebenarnya penyakit ke apa, serangan jantung ke, takut. Tapi panggilan telefon tak diangkat. Lepas tu telefon pula dengan budak yang buka pintu rumah tadi. Budak tu angkat telefon, cuma budak tu cakap, tak apa kak, pengsan tu biasa. Ada ke pula pengsan tu biasa, kata Tuti. Kalau Minah ni tiba-tiba hilang nyawa, tak ke huru-hara dia orang. Tak apalah, dia orang kata dia orang dah tak ada kudrat, tak tahu nak buat apa. Dia orang cubalah sedarkan budak tu sebaik yang mungkin. Tepuk, bacalah Al-Fatihah lah, semua segala macamnya lah. Akhirnya budak tu pun tersedar. Bila budak tu sedar, muka dia pucat gila. Lepas tu dia orang tanyalah, kenapa kau tiba-tiba pengsan, menjerit tiba-tiba pengsan? Seram abang. Lepas tu dia kata, aku tengah bersih-bersihkan rumah atas, tiba-tiba aku tengah bersihkan, aku paling ke belakang, aku nampak dekat belakang aku ni ada ular besar gila memandang ke aku. Ular tu dia kata, dia bukan macam ular tedung, dia kata, tapi memang ular besar. Lebih kurang 2 pemeluk orang dewasa melengkar dekat dalam bilik tu. Bilik tu ada katil satu tau, katil queen, maksudnya katil besar lah. Dekat situ, dia kata melengkar besar gila, memenuhi kawasan ruang. Dia pandang ke aku. Aku menjerit lah, dia kata, masa korang nampak ambil aku daripada tingkat atas, ada nampak tak ular tu? Kata Tuti, tak nampak ada apa-apa ular. Waktu tu Tuti dah rasa tak sedap hati dah. Dia dah teringat lah, sebelum dia datang Malaysia, dia kata, tok nenek dia dah pesan kalau merantau tempat orang, perkuatkanlah diri dengan ilmu-ilmu dalaman. Tapi dia kata Tuti, dia kata, dia ni orang muda, malah nak baca-baca benda-benda Allah ni, dia selawat Nabi je lah, dia kata. Tapi bila dah jadi kejadian macam ni, tahulah Tuti yang kawan dia nampak tu bukan makhluk alam ni, makhluk alam sebelah. Rasa menyesal juga, dia kata dia tak ambil ilmu-ilmu daripada tok nenek dia yang sebelum dia datang Malaysia itu. Jadi bila dah ketakutan macam ni, dia kata dah alamak, nak bersihkan rumah macam mana, takutlah naik atas tiba-tiba benda tu muncul balik, tak ke huru-hara. Okey, telefonlah budak tu, cakap dengan budak tu, kawan kita orang pengsan sebab nampak ular. Budak tu boleh cakap apa? Biasa je kak, jangan risau, dia tak kacau orang. Dia tak kacau orang. Kalau dia telan kita macam mana? Kita ni 3 orang ni kukuh kedengking, dia kata. Kalau kena telan, sia-sia je hidup. Tak apa kak, jangan risau, dia tak akan muncul sebarangan. Dia tak muncul sebarangan. Marah Tuti waktu tu, dia kata. Tapi nak buat macam mana? Jadi dia telefon bos. Beritahulah. Masa tu bos angkat telefon, beritahulah yang dikata rumah ni ada yang tak kena, ada ular besar lah, segala macam lah.
Tapi bos dia cakap apa? Kami dah ambil bayaran, jadi nak tak nak awak kena bersihkan juga rumah tu. Huru-hara. Kalau abang tipu, dah bersih dah rumah ni, tak payah bersihkan, duduk depan rumah. Kalau abang, tapi Tuti kata dia pun merantau, dia pun takut juga kalau dia punya tindakan tu tak bersihkan rumah tu membuatkan tuan rumah marah, bos dia marah. Jadi diorang berpapakat macam ni, diorang pun bersihkan rumah atas bertiga. Lepas tu dah habis bersihkan rumah atas bertiga, diorang bersihkan rumah bawah bertiga. Sepanjang perjalanan proses pembersihan rumah tu, diorang pasangkan ayat suci Quran melalui telefon. Jadi dengan kata lain, kalau ada apa-apa benda nak ganggu, tak akan jadi apa-apa, insya-Allah, bila dengar ayat-ayat suci Quran berkumandang, kan? Okey. Jadi lepas tu diorang dah habis bersihkan rumah dan nak dekat 3 jam, diorang pun duduk kat ruang tamu, relax. Tak lama tu budak tu datang bawa makanan, makan. Lepas tu dia tanya dengan budak tu, sebenarnya rumah ni ada orang tinggal ke tidak? Tu budak tu cakap, rumah ni tak ada orang yang tinggal, kak. Cumanya rumah ni minta saya bersihkan. Saya ni adalah pekerja kepada tuan rumah ni. Tuan rumah ni adalah satu syarikat, tuan punya satu syarikat besar. Ni adalah rumah mak ayah dia dulu. Patutlah dia nampak macam rumah ni perabot-perabotnya lama, cumanya bersih je lah. Tapi nak buat macam mana, disuruh bersihkan juga walaupun dah bersih, kan. Jadi dia kata ini rumah mak ayah dia, jadi saya disuruh untuk cari orang bersihkan rumah, itu je. Sebenarnya apa yang akak nampak dah selalu dah pekerja-pekerja sebelum ni memang nampak, tapi jangan risau, itu daripada alam sebelah. Dia kata kita tak kacau dia tak kacau, cuma dia muncul mungkin untuk memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri macam tu lah, jeli-jeli lidah dekat belakang orang. Dia kata besarnya 2 pemeluk orang dewasa, itu memang cukup besar. Lepas tu dia punya badan dia warna hitam, tak ada warna lain, corak-corak lain pun tak ada. Jadi dia orang pun balik. Bila balik tu cerita, lain kali dia cakap dengan bos dia, lain kali bos, kalau rumah ni minta dibersihkan, jangan nak. Dia kata kita orang tak nak pergi, kita orang boykot. Kalau bos nak, bos yang bersihkan. Tapi bos dia cakap bayaran dia tinggi, dia upah tu tinggi, dia kata. Jadi sayanglah kalau nak tolak. Kalau bayaran tinggi, korang pun boleh dapat upah tinggi juga, kata bos dia. Nak buat macam mana? Okey, macam tu next time kalau dapat lagi sekali panggilan, kita pergi ramai-ramai lah. Ataupun kita dah tahu keadaan yang macam tu, sebelum mulakan kerja, kita baca dulu apa-apa surah-surah sambil buat kerja, sambil pasang surah Yasin semua. Selang 2 bulan daripada kejadian tu, diorang dapat lagi kontrak bersihkan rumah tu. Mulanya si bos ni tadi, sebab dah dengar pandangan daripada Tuti dan kawan-kawan, bos dia tolak. Tapi tuan rumah tu minta bayaran double. Bukan minta, bagi bayaran 2 kali ganda. Rugilah kalau tak ambil. Jadi dia beritahulah Tuti dengan kawan-kawan dia. Bos beritahulah. Tuti kata boleh, tapi kali ni kami nak pergi 5 orang. Jadi dalam 5 orang tu ada seorang tu yang memang pandai sikit lah dengan ilmu-ilmu mereka daripada Indonesia, tapi adalah sikit ilmu-ilmu pendinding semua. Jadi diorang pun pergilah dekat rumah tu macam biasa. Sampai rumah tu lebih kurang pukul 10 pagi. Masuk dekat dalam rumah tu, member dia yang ada ilmu ni tadi, dia kata rumah ni bukan rumah yang kosong. Di rumah ni ada isi. Isinya adalah daripada tuan rumah tu sendiri, bukannya benda-benda liar. Kalau benda liar, aku dah boleh rasa benda tu setakat liar, kan? Tak adalah, tak berisau sangat. Tapi benda tu adalah benda yang dibela. Dia kata korang hati-hati semua. Jadi diorang pun bila dah macam tu, macam biasa diorang akan bersihkan ramai-ramai, 5 orang kat tingkat atas, lepas tu ramai-ramai 5 orang kat tingkat bawah. Okey. Jadi mula-mula lah bersih, pasang ayat suci Quran sambil-sambil bersihkan tu. Tengah-tengah diorang bersihkan kat tingkat atas, waktu tengah bersihkan dekat tingkat atas, ada mula-mula diorang ingatkan bunyi radio tau. Macam ada orang berbisik, macam orang bising-bising. Tapi bila didengar betul-betul, bising tu datang daripada rumah tu. Seram apa? Dalam malam ni, bising tu datang daripada rumah tu. Bila dengar betul-betul, datangnya daripada dinding-dinding. Macam ada orang berbisik-bisik, macam ada orang bercakap-cakap. Lepas tu waktu dia orang tengah bersihkan rumah tu, lepas tu rasa macam ada orang senggol, ada orang usik. Jadi dia tanya dengan budak yang ada ilmu tu, dia tengah ganggu kita ke? Kata budak tu memang dia tengah nak bergurau senda dengan kita. Tak apa, kita terus bersihkan, baca pasang ayat suci Quran tu biar kuat sikit, biar berkumandang. Jangan risau, kita bersihkan, kita tak kacau dia tak kacau kita. Jadi orang bersihkanlah dekat tingkat atas tu, habislah. Tapi dia kata sepanjang bersihkan tu bunyi suara berbisik. Lepas tu macam kita punya badan kena cuit-cuit. Itu je lah dia rasa.
Jadi lepas habis bersihkan tingkat atas, pergi tingkat bawah. Sampai kat tingkat bawah ni yang ada peristiwa pelik ni. Dia orang bersih-bersihkan, mulakan dengan ruang tamu, lepas tu ruang tengah, lepas tu sampailah kat ruang dapur. 5 orang lah kat ruang dapur. Tengah-tengah bersihkan tu, tiba-tiba dengar dekat ruang tengah, ruang makan, macam ada benda tau, macam ada benda jatuh. Bukan benda jatuh, macam ada benda bergerak dekat dalam ruang tengah tu. Jadi pada waktu tu, Tuti dia dah tak teringat sebab dia dah ramai, satu lagi dah penat. Jadi dia pun pergilah dekat ruang tengah tu, cakap dia jalan kat ruang tengah. Waktu tu automatik dia menjerit. Sebabnya dia nampak kali ni apa yang kawan dia nampak pada 2-3 bulan yang lepas, iaitu seekor ular besar. Dia nampak depan mata benda tu melengkar dekat dalam kawasan ruang makan. Bila dia menjerit, waktu tu dia kata dia besarkan mata dia tak pengsan. Kawan dia pengsan kan? Dia tak pengsan. Bila kawan dia menjerit, kawan-kawan dia pun pergilah ke tempat dia menjerit tu, pergi ke arah Tuti lah. Semua orang nampak benda tu melengkar-lengkar. Dia bukan nak kacau, dia melengkar-lengkar dekat kawasan tu. Memang besarnya 2 pemeluk orang dewasa. Kawasan ruang makan tu penuh, padat dengan perut dia. Perut dia pula dengan badan dia. Maksudnya dengan badan dia penuh dekat kawasan tu. Warnanya hitam, matanya memang macam ular biasa lah, cuma warnanya hitam, besar gila. Tapi yang peliknya, walaupun dia melengkar-lengkar dekat kawasan meja makan, kawasan-kawasan ada almari, tak tersentuh pun meja makan dengan almari-almari tu, tak tersentuh langsung. Dia melengkar-lengkar dan dia orang 5 orang ni dah macam tergamam, dan tiba-tiba tak tahu hilang ke mana. Dia macam menyusut-nyusut hilang. Di celah-celah dinding hilang. Dah lepas tu dah tahulah yang kawannya yang dulu memang kata memang besar gila, dia orang kata, dan dia tahulah kawan dia tak menipu, dan dia orang pun kemas-kemas rumah, kemas-kemas apa yang patut. Habis-habis tu dia duduk kat ruang tamu, bacalah apa yang patut sementara nak tunggu budak tu datang. Jadi bila budak tu datang, dia orang tanya lagi sekali, apa sebenarnya rahsia rumah ni? Budak tu cakap dia memang tak tahu rahsia rumah ni. Dia tahu ini adalah rumah mak bapak bos dia, dan bos dia tak tinggal kat sini sebabnya bos dia pun tak takut dengan benda yang ada dekat sini. Tapi dia kata setiap kali orang yang datang bersihkan mesti akan mengalami benda yang sama, iaitu ular. Dan juga kebanyakan daripada syarikat-syarikat pembersihan memang tak nak ambil. Ada syarikat pembersihan Cina, ada yang India punya, semua dah tolak. Tapi diorang ni sebab bos dia tawarkan 2 kali ganda bayaran. Sebab itulah bos diorang ni terima. Jadi diorang kata tak apalah, next time diorang tak naklah bersihkan kat rumah ni. Walaupun dapat 2 kali ganda, kalau bos diorang nak bersihkan juga, biar bos diorang bersihkan sendiri. Jadi itu kali terakhir lah Tuti bersihkan rumah tu dekat kawasan Ampang. Cerita yang kedua ni masih lagi bercerita tentang Tuti dengan kawan-kawan dia. Sebenarnya Tuti ni bukanlah nama sebenar, nama samaran. Dia minta abang gunakan nama samaran. Tapi mereka memang daripada Indonesia lah, bekerja sebagai tukang pembersih rumah. Okey. Kali ni diorang dapat satu projek, kontrak lah, membersihkan satu rumah dekat kawasan Jalan Kelang Lama, Old Klang Road orang panggil. Jadi dia kata bila dapat tu okey je lah, macam biasa. Dia orang pun naik van sampailah dekat rumah tu. Jadi tuan rumah tu adalah kita bayarlah beritahu bangsanya, tak sedap pula kan. Jadi bila sampai dekat rumah tu, dia orang pun bersalam-salam dengan tuan rumah. Tapi tuan rumah tu nampak sugol sangat, nampak macam kesedihan yang teramat sangat. Jadi sebagai pembersih rumah tak adalah nak kepo-kepo, tanya. Masuk je rumah, dia kata minta dibersihkan. Jadi dia orang pun bersihkanlah rumah tu. Rumah tu memang rumah teres, 2 tingkat juga. Dia kata cumanya agak kecil lah daripada rumah yang pertama. Tapi daripada keadaan rumah tu macam baru lepas ada majlis. Sebab rumah tu agak bersepah. Lepas tu ada macam-macam alatan-alatan sembahyang, dan diorang bersihkan. Jadi diorang pun buatlah kerja-kerja diorang macam biasa. Sewaktu tu diorang datang 3 orang. Tak datang 5 orang. 3 orang aja sudah cukup, dia kata. Jadi masa untuk diorang bersihkan rumah tu macam biasa 3 jam. Ada satu kejadian pelik dekat rumah ni. Dia kata pada mulanya mereka ingatkan itu adalah benda biasa. Tengah-tengah Tuti bersih-bersihkan rumah, tiba-tiba ada macam orang melintas.
Mula-mula dia ingatkan dia seorang aja yang perasan. Bila tanya dengan kawan dia yang 2-3 orang lagi, korang perasan tak? Dia kata perasan. Ada macam seorang budak lelaki, bukan budak lah, lelaki bujang, bukanlah bujang, lelaki dewasa melintas-lintas, dia kata. Jadi mula-mula diingatkan benda tu biasa, tapi bila dah banyak kali orang tu, budak tu melintas-lintas, dia rasa macam agak terganggu jugalah. Jadi dia berpecadang, kalaulah budak tu melintas kali kedua ni, dia nak panggil lah, "Hey budak, kau kenapa melintas? Aku tengah bersih-bersihkan rumah kau. Nak kau tolong sekali ke?" Ingat nak cakap macam tu. Tu gurau tu abang tambah. Jadi dia kata, okey, kalau budak tu melintas sekali lagi, dia nak panggil lah, nak tanyalah kenapa melintas kan, sebab agak mengganggu lah tengah-tengah buat kerja tiba-tiba melintas. Tapi setiap kali dia melintas, baru nak panggil dia dah hilang, baru nak panggil dia dah hilang. Jadi dia pun diam je lah. Nak tanya dengan tuan rumah pula duduk dekat ruang luar rumah. Sebabnya dia nak bersihkan rumah kan, dia tuan rumah duduk kat luar rumah dekat kawasan beranda. Nak panggil-panggil tuan rumah macam tak elok pula. Jadi dia orang bersih-bersihkan lah. Lepas-lepas bersihkan tu, tiba-tiba entah macam mana budak tu sekali lagi, lelaki tu sekali lagi melintas. Tapi kali ini dia melintas agak perlahan sikit. Jadi dia pun sempatlah panggil tu, dia panggil, jap. Kau ni kenapa? Kenapa kau melintas-lintas ni? Dia kata, awak tengah mengganggu pekerjaan kami lah. Tengah melintas-lintas. Tapi budak tu macam berlalu, macam tu aja. Okey lah, dia pun diam je lah. Tapi dia dah dapat lah bertegur dengan budak tu. Jadi sambung-sambung kemas mula. Bila sambung kemas mula, tiba-tiba tengah-tengah kemas, yang si Tuti ni nampak ada orang menjengah dekat kawasan pintu. Waktu tu dia tengah bersihkan bilik. Ada orang menjengah. Dia orang tengah bersihkan ruang atas. Tapi dia orang nampak dekat dalam bilik ada orang menjengah. Jadi tengok, bila dia angkat muka, terkejut juga tu. Dia kata, dia kata budak lelaki, kata lebih kurang umur 19-20 tahun lah macam tu, lelaki. Jadi dia pun tegurlah, angkatlah tangan, kata kami datang nak bersihkan rumah. Dia kata jangan melintas-lintas, kami tengah nak buat kerja. Jadi budak tu diam je. Jadi budak tu lepas dia beritahu macam tu, budak tu pun masuklah, hilanglah dekat dalam bilik dan tak ada lagi lah melintas-lintas. Jadi bilik tu pun, ialah Tuti kata sebenarnya dia tak yakin yang ada orang lain dekat rumah tu, tapi apa yang muncul dekat depan dia memang seorang manusia. Jadi dia tak rasa apa-apa, dia tak rasa bulu dia meremang ke, bulu tengkuk dia meremang pun, dia relax je. Dia kata dah habis-habis bersih tu, dia pun beritahulah dekat tuan rumah. Dia kata anak tuan rumah selalu melintas-lintas. Cakaplah dengan kakak tu, anak kakak ni melintas-lintas. Tadi dekat kita orang tengah bersih-bersih kat atas, dia melintas-lintas tengah buat kerja. Lepas tu akak tu tanya, lelaki ke? Lelaki. Dia sebenarnya baru meninggal. Dia waktu tu okey, dia baru meninggal. Dah tu dia cakap lah, budaknya begini tinggi. Tak payah jelaskan, kata akak tu, dia baru meninggal. Kata dia baru meninggal sebab apa cakap pun tak sedap jugalah. Dia hilangkan nyawa sendiri. Dia menghilangkan nyawa dia sendiri sebab ada masalah percintaan, kena buli, lebih kurang macam itulah dia kata. Jadi ada masalah sedikit. Jadi dia meninggal dekat dalam bilik dia. Tuti yang dengar benda tu, yang baru lepas kemas bilik tu, yang baru lepas nampak budak tu duk melintas-lintas, kalau kita kat tempat Tuti, ketak huru-hara, ya ampun, rupanya budak yang dia nampak tu dah mati sebab mengambil nyawa dia sendiri. Gantung. Macam tu. Jadi, abang tak boleh cerita terang-terang. Sekarang dah pukul berapa? Dekat pukul 1 kot. Dia kata mengambil nyawa dia sendiri. Jadi, yang dia nampak tu adalah, jadi akak tu cakap mungkin dia belum bersedia untuk tinggalkan rumah ni sebab dia adalah anak tunggal kami, suami isteri kami tak ada anak lain. Jadi kami tak ada hati nak kemas, tengok keadaan rumah yang teringat kenangan-kenangan. Jadi kami upahlah syarikat kamu untuk bersihkan rumah kami. Jadi bila habis-habis tu Tuti pun balik, dia berceritalah, rupanya kawan-kawan dia pun semua nampak yang budak tu melintas. Yang ada juga kawan dia nampak budak tu ada kat dalam bilik air. Dia kata budak tu memang nampak betul macam budak. Dia kata bukanlah, maksudnya bentuk berfizikal, bukan bentuk asap kepul-kepul macam tu. Jadi bila dah balik tu, cerita jadi hangat lah kan. Nampak orang yang dah meninggal masih ada lagi dalam rumah. Bagi orang Islam itu bukan roh, tapi bagi orang Islam itu adalah korin. Setiap manusia adalah hadis-hadis yang mengatakan setiap manusia ada jin yang mendampingi.
Sebab mungkin dia seronok sangat nak jadi manusia kot, lebih kurang lah. Tapi bagi orang Islam, bagi agama lain, lain kepercayaan, kita menghormati semua kepercayaan. Cuma bagi orang Islam, itu adalah jin yang berdampingan dengan manusia. Roh manusia dah ada dekat dalam roh, dekat alam roh. Tapi yang ada tu adalah jin yang mendampingi, yang menyerupai dia. Sebab itu dia bentuk fizikalnya sangat jelas. Jadi dia kata, taubat jugalah. Dia kata, bila dapat kerja macam ni, benda pertama yang dia kena ingat, jangan mengada-ngada nak tanya rahsia tentang rumah tu ataupun apa-apa yang berlaku dekat rumah tu. Dan sejak daripada tu, setiap kali dia bersihkan rumah orang, dia buat tak tahu je. Kalau ada benda melintas ke, ular ke apa, buat tak tahu je. Dan dia tak nak tanya. Sebab kalau dia tanya, tahu macam ni, jadi huru-hara. Dan mereka masih lagi bekerja sebagai tim pembersih rumah. Dan masih lagi sampai sekarang di sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan, pada masa yang sama dapatlah memberikan pengajaran. Inilah pertama kali abang dapat cerita daripada tim pembersih rumah, dan abang dapatkan melalui panggilan telefon. Seronok juga kan dia orang dengarkan cerita abang. Abang sangat menghargai, sebab terima kasih pada Tuti dan juga kawan-kawan jadikan cerita abang sebagai hiburan sewaktu kalian semua membersih-bersihkan rumah. Terima kasih sangat-sangat. Dan seperti biasa, sebelum abang tamatkan cerita, nak abang sampaikan beberapa ucapan sebagai tanda abang menghargai semua yang telah menonton cerita abang. Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang bonda yang bernama Mahiyah Sulaiman. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang kelima, iaitu Muhammad Ikram Daniel Azizi, yang mana hari jadinya akan datang jatuh pada 26 hari bulan 1, genap umur 11 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anaknya yang kelima. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan semoga Allah menganugerahkan masa depan yang cukup cemerlang, menjadi insan yang cemerlang dunia dan di akhirat. Amin. Ucapan yang kedua datangnya daripada seorang anak, tapi dia tak bagi tahu nama sebenarnya, menggunakan nama nickname iaitu It's Blue. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat ayahnya yang bernama Encik Syamsul Wizan Ishak, yang mana hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 1 yang lepas, genap umur 52 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat ayah tersayang daripada anakmu. Semoga Allah merahmati hidupmu, semoga Allah memberikan kesihatan yang baik, rezeki yang tidak putus-putus, dan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Ucapan yang ketiga datangnya daripada seorang kakak yang bernama Azila. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat adik bongsunya yang bernama Muhammad Fitri Danish. Hari jadinya jatuh pada 9 hari bulan 12 yang lepas. Dah lama rupanya. Genap umur 18 tahun. Dan dia orang ni adalah daripada Kemayan, Pahang. Dengan ucapan selamat hari jadi buat adik bongsuku. Minta maaf akak terlambat wish, dia kata. Jadi akak wish dalam video JSPL, moga-moga jadi kenangan. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusannya. Ucapan yang seterusnya datang daripada seseorang yang bernama Azariza. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat 4 orang yang penting dalam hidup dia. Yang pertama, sahabat baiknya yang bernama Sheila, yang mana hari jadinya jatuh pada 6 hari bulan 1. Dan yang kedua, Wani, sahabatnya juga, yang mana hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 1. Dan juga almarhum sahabatnya, iaitu Rosniza Osman, yang mana hari jadinya jatuh pada 3 hari bulan 1. Dan juga dirinya sendiri, iaitu Azariza, yang mana hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 1. Dengan ucapan selamat hari jadi buat diriku dan juga semua sahabat-sahabatku. Daripada abang juga, daripada JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat Sheila, almarhum Rosniza, Azariza dan juga Wani. Semoga Allah sentiasa merahmatimu di mana juga kamu berada. Dan daripada kesempatan ini, Azariza mohon mintalah kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat sahabatnya, iaitu Rosniza, abang salah sebut nama Rasim tadi, Rosniza Osman, yang sudah pun dijemput ilahi. Jadi sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap cerita ini dapatlah memberikan hiburan dan juga pengajaran. Dan pada masa yang sama, siapa-siapa yang nak dapatkan perapan sate, sambal lara dan juga coklat moist, abang sediakan link di bawah setiap video untuk pembelian mana-mana yang nak rasa abang punya jualan-jualan. Jadi moga-moga dapatlah memberikan sesuatu kan. Okey, terima kasih sangat-sangat hadir kali ini, dan abang akan sambungkan ceritanya pada hari esok, cerita yang lain, hari terakhir dalam minggu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.